Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mopeng serta isteri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang berkesempatan meluangkan masa berkunjung ke Rumah Terbuka Tahun Baru Cina ke kediaman Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng pada Ahad. Ketibaan Premier Sarawak kira-kira jam 2 petang itu disambut oleh Datuk Wee Hong Seng serta ahli keluarganya. Antara yang turut hadir ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta isteri Datin Sri Amar Baduyah Bujang, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah serta isteri Datin Sri Zuraini Abdul Jabbar serta Ahli Dewan Negara Senator Dr. Zaidi Suhaili. Terdahulu, Premier Sarawak turut berkunjung ke kediaman Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loh Kir Chiang, kediaman Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen Sarike, Datuk Sri Huang Tiong Si dan juga Persatuan Teo Chiu di Jalan Tabuan Kuching. Berita seterusnya, usaha mengindahkan kampung di kawasan Jemureng diteruskan dengan siapnya projek naik taraf tebingan Sungai Kampung Baru Ismail di sini. Projek tersebut menyaksikan sebuah jejambat kayu yang lengkap dengan gazebo diletakkan di kawasan itu sekaligus menjadi tarikan baru di Kampung Igan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemureng hadir semasa penyerahan projek daripada Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian muka kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Baru Ismail. Usai majlis penyerahan, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda melawat ke tapak projek Program Transformasi Luar Bandar RTP 2024 bagi melihat sendiri lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Ia melibatkan beberapa projek naik taraf infrastruktur di Igan, termasuk parit di Kampung Dagang, JT di kawasan klinik, pembinaan benteng hakisan Sungai Baru dan Sungai Sampan serta naik taraf parit dan kerja-kerja tambahan di Kampung Baru Ismail. Antara lain termasuk projek membina jalan dan parit konkrit berhampiran di Kampung Tengah, Kampung Sekerang dan pembinaan parit konkrit tebingan sungai. Kebanyakan projek yang dilaksanakan di bawah RTP 2024 berkait rapat dengan isu perparitan di Kampung Igan susulan ketiadaan laluan aliran keluar dari kawasan rumah sehingga menyebabkan air bertakung. Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda berharap projek yang bakal dijalankan dapat mengurangkan masalah air bertakung di samping mengharapkan kerjasama penduduk yang terlibat bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan siap pada masa yang ditetapkan. Dalam perkembangan sama, beliau turut melawat projek kecil luar bandar MRP, Program Penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Igan dan Pusat Khidmat N44 Jemureng. Selanjutnya, di Marudi, amalan berkunjung semasa sambutan perayaan disifatkan sebagai jambatan penghubung antara pemimpin dan masyarakat. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, ia sekaligus memainkan peranan penting dalam mendengar keluh kesah rakyat di peringkat akar umbi. Di samping itu, katanya jalinan kerjasama juga dapat mengukuhkan semangat perpaduan antara kaum di Sarawak. Jelasnya, ia juga ruang dan peluang khususnya ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua masyarakat mendengar masalah dan keluhan masyarakat di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika menyantuni penduduk tempatan di Pekan Marudi sempena sambutan perayaan Tahun Baharu Cina pada Sabtu. Lawatan muhibah tersebut turut disertai oleh ketua-ketua masyarakat dan ketua-ketua jabatan dari daerah Marudi. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Dr. Penguang berharap agar tahun ini membawa kesihatan, kemakmuran dan kekayaan bukan sahaja kepada penduduk Marudi malah seluruh negeri ini di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mopeng. Dalam perkembangan sama, beliau memberitahu penduduk Marudi tidak lagi bergantung kepada perkhidmatan feri sebagai mod pengangkutan ke Miri selepas jambatan Marudi siap sepenuhnya pada September tahun ini. Pada majlis tersebut, Datuk Dr. Penguang turut memberikan angpau kepada golongan yang memerlukan. Di Betong pula, ibu bapa diseru untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan bagi menjamin masa depan lebih cerah. Malah kata Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu, ia sekaligus menjadi tiket untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan keluarga. Ujarnya, pendidikan bukan hanya tiket untuk mendapatkan pekerjaan tetapi ia penting bagi membentuk jati diri individu yang berjaya dalam kehidupan tanpa mengira apapun bidang yang diceburi. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan komuniti setempat PIBG KS, SK St. Peter dan St. Paul pada Rabu. Tambahnya, dengan inisiatif Kerajaan Sarawak menerusi dasar sosial pendidikan percuma pada 2026, ia harus dimanfaatkan dengan sebaiknya.
Dalam pada itu, Dr. Richard Rapu menyeru ibu bapa untuk menghantar anak-anak untuk tinggal di asrama susulan keadaan fasiliti yang lebih baik dan kondusif. Jelasnya, para pelajar lebih mudah mengikuti aktiviti co-kurikulum pada sebelah petang, lebih fokus di dalam pelajaran dengan mempunyai jadual sesi ulang kaji yang teratur. Malah katanya, ia dapat mengelakkan masalah tidak hadir ke sekolah dan sekaligus memudahkan ibu bapa tidak perlu ulang alik ke sekolah setiap hari. Selain itu, Dr. Richard Rapu turut menyeru agar memupuk minat pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, terutamanya di peringkat sekolah rendah bagi membentuk minat mereka. Jelasnya, kerajaan Sarawak kini dalam fasa menerokai pelbagai ekonomi yang memerlukan modal insan untuk menguasai teknologi berkaitan yang memerlukan tenaga mahir dalam bidang STEM. Pada majlis tersebut, beliau telah mengumumkan sumbangan peruntukan berjumlah RM5,000 kepada pihak PIBG SK St. Peter dan St. Paul sebagai dana untuk membiayai sebahagian aktiviti mereka. Perkembangan berikut, kestabilan politik serta kekuatan sokongan rakyat terhadap kerajaan akan memastikan segala pembangunan dapat dilaksanakan dengan teratur dan tersusun. Selain itu, kerjasama serta hubungan baik antara rakyat dan pemimpin juga akan memudahkan wakil-wakil rakyat sama ada ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri ADUN merancangkan lagi pembangunan dan sosioekonomi setempat menurut ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Katanya, ini semua telah terbukti dengan pelbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan khususnya di Kampung Paloh, Kedang dan juga Berangan. Beliau berkata demikian ketika program pemimpin bersama masyarakat bagi komuniti di rumah-rumah panjang di Kampung Berangan pada Ahad. Insinyur Yusuf juga menyuruh penduduk di Paloh, Kedang dan Berangan agar bersabar kerana projek utama iaitu pembinaan jalan yang semua sudah sedia maklum akan dilaksanakan tetapi ianya memerlukan masa untuk dilakukan. Tambah beliau, projek pembinaan Jalan Paloh ke Tanjung Manis telah diluluskan peruntukan oleh Kerajaan Pusat sebanyak RM267 juta, namun masih belum mencukupi. Justru Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM500 juta bagi melengkapkan semua kemudahan termasuk 2 jambatan utama di Batang Paloh dan Batang Belawai, katanya. Beliau amat gembira dan berterima kasih kepada semua Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta penduduk kampung kerana telah berjaya mengadakan program yang cukup meriah dipenuhi dengan pertandingan memancing serta perlumbaan perahu di samping pelbagai hadiah cabutan bertuah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan visi Premier Sarawak 2030, Revenue Reengineering DBOS and Development Funding. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030, Revenue Reengineering DBOS and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi plan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah plan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai, khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak DBOS pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. DBOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baharu bagi Kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, DBOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak, akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah RM9.47 bilion dengan pendapatan terdahulu kira-kira RM130.5 juta setakat Oktober 2022.
DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan modal berbayar berjumlah RM500 juta dari dana Rizab Sarawak. Visi Premier Sarawak Maju 2030.